bercakap mengenai calon-calon SPM ini, kita tahu esok merupakan hari terakhir mereka akan mengadakan ataupun menjalani proses pembelajaran dan juga pengajian secara bersemuka. Apa yang telah diberitahu oleh KPM sendiri sebelum ini, 9 Februari adalah hari terakhir mereka belajar secara bersemuka dan mereka akan membuat persiapan secara sendiri sebelum mereka menuju peperiksaan SPM dan juga SPM pada hujung Februari ini. Dan kita nak cakap mengenai persiapan secara kendiri ini, semestinya mereka ini perlu berkomunikasi atau mereka perlu belajar secara bersendirian di rumah dengan menggunakan peranti-peranti media sosial, dengan menggunakan peranti-peranti komputer dan sebagainya, iaitu pembelajaran secara atas talian bersama dengan guru mereka. Kita nak cakap atau menyentuh mengenai pembelajaran di atas talian ini, ramai pelajar-pelajar berdepan dengan cabaran, sukar untuk mendapatkan gadget dan sebagainya, tidak mampu untuk membeli gadget dan sebagainya. Jadi kita nak mungkin ini satu cerita yang boleh dijadikan ikutan bagi NGO ataupun bagi individu-individu yang berpengaruh di luar sana, boleh menyumbangkan ataupun boleh memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu ni. Ini cerita yang kita nak kongsikan di mana pendakwa bebas APU menggunakan wang sumbangan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang diberikan kepada beliau sebanyak RM200,000, dan beliau membeli sebanyak 500 unit gadget khas untuk pelajar yang memerlukan dalam sesi pengajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Dan dari itu dinyatakan pendakwa itu menerusi satu kemas kini di laman Facebooknya pada Isnin. Anda saksikan beginilah antara ikon-ikon yang kita mahu pada ketika ini, wira-wira yang turut menyumbang kepada menyelesaikan masalah-masalah yang dah dipelajar. Begitu juga kita ingin lihat kepada muka hadapan berita harian di mana dapat saksikan wifi percuma untuk pelajar di 30 PPR. Anda boleh saksikan di paparan sekalian sekarang. Ini satu usaha yang murni juga untuk kita memastikan tiada murid-murid ataupun tiada pelajar-pelajar dalam masa kita meneruskan pembelajaran PPR ini, mereka ini tiada yang kecil dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini. Ya, ini merupakan satu tindakan yang bijak. Kita memerlukan banyak tindakan-tindakan seperti ini, tindakan yang bijak di mana di saat-saat mereka memerlukan gadget, peranti untuk menjalani pembelajaran atas talian. Tapi yang paling penting adalah jaringan internet itu sendiri, dan apa yang dilakukan oleh perkhidmatan Celcom Home Wireless seperti yang dipaparkan oleh berita harian untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah sehingga 30 April ini sangat baik sekali, kerana ia dalam masa yang sama membantu golongan B40 dari banyak PPR, iaitu sebanyak 30 program perumahan rakyat PPR yang telah dibantu oleh perkhidmatan Celcom Home Wireless, dan kita harapkan banyak lagi bantuan-bantuan berupa jaringan internet, bukan sahaja peranti tetapi sebenarnya jaringan internet itu yang paling penting sekali untuk anak-anak ini menjalani pembelajaran atas talian. Dan kita harapkan ia sedikit sebanyak memberi pengajaran jugalah, membuka mata kepada pihak-pihak berkuasa dan pihak-pihak berkaitan berkenaan pemberian peranti dan juga pemberian wireless ini. Dan dalam masa yang sama juga, Hafizi, hari ini merupakan adalah Hari Keselamatan Internet Sedunia. Kita sebenarnya nak bercakap terus dengan Datin Sri Ismailina Ismail yang di-Pertua Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Mimbar. Selamat pagi, Datin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datin. Terima kasih kerana sudi bangun pagi untuk awal pagi ni. Tapi kita nak bercakap sebenarnya satu isu yang penting, iaitu iaitu keselamatan internet sedunia. Dan kalau kita cakap pelajar dan kanak-kanak sekarang ini menggunakan lebih banyak masa menggunakan peranti ataupun belajar secara atas talian sejak COVID-19 melanda. Nak tak nak, anak-anak dan pelajar ini perlu belajar atas talian, perlu menggunakan peranti, perlu menggunakan jaringan internet itu. Dan sempena Hari Keselamatan Internet Sedunia ni, apa mungkin nasihat Datin Sri sendiri kepada ibu bapa melihat kepada mungkin ada kegusaran dan kebimbangan ibu bapa di situ? Okey, terima kasih DJ, terima kasih Hafizi, terima kasih pada Astro sebab bagi peluang ya. Hari ini sepatutnya wajar untuk diambil berat oleh semua ibu bapa ataupun individu-individu yang berperanan sebagai ibu bapa yang membimbing anak-anak. Bila kita cakap tentang keselamatan cyber ni, ia adalah sebenarnya tanpa sempadan. Susah untuk kita katakan bahawa yang ini tak boleh stop. Sebab walau macam mana pun kita ada firewall, kita ada atau kata ringkasnya
mekanisme yang mungkin ada dekat ataupun software yang ada kita boleh tengok untuk adakan kesihatan untuk anak-anak kita, tapi suka atau tidak suka benda ni akan terlepas juga. Sebab tu saya rasakan bahawa pada hari ini saya sebagai ibu bapa, saya nak mengajak semua ibu bapa ataupun individu yang berperan, yang ada anak-anak yang memerlukan bantuan untuk melihat kepada firewall pada diri kita sendiri. Bermakna kita sepatutnya kita kena bersama-sama anak-anak kita, bukan hanya menyediakan peranti, memberikan peranti, tetapi sebenarnya kena ajarkan kepada mereka apa, why, how, when untuk menggunakannya. Sebab saya perhatikan kecenderungan kita ni kadang-kadang bila kita memberikan sesuatu, kita terus bagi je. Sebab kita kata ada manual, baca sendiri. Itu adalah satu attitude yang tidak bagus. Kita dari masa ke masa, dan perkara ini bukannya hanya diberikan sekali saja. Dia lebih ke macam customer tu punya sebarangan lah kan. Bila kita buat marketing, dari masa ke masa kita kena sentiasa follow up dengan pelanggan kita. Di sini pelanggan kita adalah anak-anak kita yang terdedah dengan dunia cyber, yang tanpa sempadan. Hari ini bila anak kita berada di rumah, kita sepatutnya rasa gembira sebab anak kita tak payah keluar, tak bermain dekat luar. Tetapi sebenarnya penerokaan anak-anak kita di dalam dunia cyber adalah lebih berbahaya. Sebab itu pada saya, etika kehidupan dari masa ke masa kena cerita, kena check dengan mereka apakah laman-laman sesawang yang mereka jumpa. Kalau tidak, tak adalah kes macam mana yang pernah dikongsikan di KL, macam mana anak pelajar tingkatan 1 boleh menayangkan video lucah semasa PDPI. Pada saya perkara ini adalah amat menakutkan, dan kita tak boleh salahkan kepada anak itu saja. Kita juga kena tengok pada diri kita sebagai ibu bapa bahawa kita harus mengajar anak-anak apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sopan, apa yang tidak. Dan pada masa inilah saya rasakan bahawa KFIB, YDP, PIBG, PIBG, grup-grup ibu bapa yang prihatin boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk memastikan perkara ini dapat dikurangkan. Sebab kita tak boleh harapkan hanya kerajaan. Baik Datin, secara ringkas Datin, sebelum kita nak bagi kefahaman kepada anak ni, saya percaya ibu bapa juga perlu mempunyai kefahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan komputer dan sebagainya. Apa langkah yang boleh ibu bapa lakukan untuk mungkin menyekat antara laman-laman web yang tidak mungkin boleh beri ancaman ataupun boleh memudaratkan anak ni, dan ibu bapa juga semestinya perlu tahu mengenai fungsi parental control itu sendiri. Bagaimana agar ibu bapa boleh pastikan anak-anak ni tidak melayari internet secara berlebihan, yang pertama. Yang kedua adalah tidak melayari laman-laman web yang boleh memberi ancaman kepada mereka. Bagaimana perkara ini perlu dilakukan oleh ibu bapa? Okey, saya melihat bahawa sebenarnya perkara ini harus dilakukan oleh dua pihak. Satu, pihak berkuasa yang menyediakan suruhanjaya komunikasi, yang menyediakan bahan-bahan ini untuk mengadakan lebih banyak lagi publicity kepada umum. Yang keduanya, para ibu bapa boleh menggunakan platform media sosial juga sebenarnya, macam ada melalui group chat, melalui WhatsApp, melalui FB, untuk mendapatkan information ini. Selain daripada membicarakan perkara-perkara lain yang sekarang ni banyak yang dipercakapkan, terutama sekali semasa PKP. Yang keduanya, penting juga untuk ibu bapa ini melihat juga keadaan emosi anak-anak. Sebab kadang-kadang pelibatan anak-anak di dalam perkara-perkara ini adalah juga kerana gangguan emosi, tekanan yang dihadapi oleh mereka. Dan pada saya adalah amat penting untuk ibu bapa mengambil peluang ini untuk merapatkan diri dengan anak-anak dan melihat kepada kesihatan anak-anak secara menyeluruh, bukan hanya dari fizikal tetapi juga dari segi emosinya, sahsiahnya dan sebagainya. Sebab saya fikir itu akan dapat membantu both, Di sini pengorbanan ibu bapa itu perlu, kerana kita kena buat extra homework. Sebelumnya anak-anak buat homework, ibu bapa juga harus buat homework
untuk pastikan bahawa kita kena tengok balik keibu bapaan kita ni sejauh mana ia berkesan, sejauh mana kita dah meninggalkan, sejauh mana kita melepaskan kepada alam cyber untuk mendidik anak kita. Ya, baik. Terima kasih Datin untuk ulasan dan perkongsian berkenaan. Itu tadi Datin Sri Ismailina Ismail yang di-Ketua Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Mimbar, yang mana hari ini yang merupakan Hari Keselamatan Internet Sedunia. Pastinya yang sangat penting kepada ibu bapa di luar sana untuk mengetahui sejauh mana anak-anak ini melayari internet, menggunakan jaringan internet itu. Dan dalam masa yang sama, saya kira guru-guru juga perlu boleh memainkan peranan dalam bersama-sama dengan ibu bapa, mungkin mengajar ibu bapa yang kurang mengerti mengenai jaringan internet ini, bagaimana keselamatan anak-anak ketika melayari internet, menjalankan PDPR di atas talian itu dapat diperkasakan dan dapat dipertingkatkan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.